Hai pelajar semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi bersama Cikgu Iki di dalam kelas pengajian am. Topik pada kali ini adalah graf garis. Kita akan lihat bagaimana bentuk dan soalan berkaitan graf garis ini. Seterusnya, kita akan lihat jenis-jenis graf garis yang ada, iaitu yang pertama adalah graf garis compound, seperti dalam rajah ni bentuknya. Yang kedua adalah graf garis komponen, seperti gambar di sini. Dan yang ketiga adalah graf garis imbangan atau juga disebut graf garis memesong. Tapi untuk topik pada kali ini, cikgu hanya akan ajar graf garis compound dan garis komponen sahaja. Untuk graf garis imbangan atau graf garis memesong, kita akan lihat pada topik yang akan datang. Seterusnya kita akan lihat kata kunci untuk graf garis. Kata kunci yang pertama adalah pola. Yang kedua, perubahan. Ketiga, aliran. Keempat, turun naik. 5, indeks. Dan yang keenam, trend. Trend ni samalah macam aliran. Jadi kalau dalam arahan soalan, pelajar jumpa kata kunci ni, kata kunci yang ini yang dinyatakan, itu adalah sesuai kita buat graf garis. Seterusnya kita akan lihat kepada kata kunci komponen, iaitu yang pertama jumlah, yang kedua komponen, ketiga komposisi, 4 nilai keseluruhan dan yang kelima adalah amount mutlak. Jadi kalau kita jumpa kata kunci ini, kata kunci graf garis diikuti kata kunci komponen, maka itu adalah graf garis komponen. Seandainya tiada kata kunci komponen, maka ia adalah sesuai kita buat compound. Jadi untuk compound kita tak perlu hafal. Kalau nak hafal pun boleh, seperti bilangan, nilai. Tapi kebiasaannya cikgu kata selain daripada komponen, ia adalah compound. Kita akan lihat kepada contoh soalan. Soalan yang pertama, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan, sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan aliran nilai kerugian kes penipuan pembelian di internet mengikut negeri terpilih di Malaysia dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Jadi berdasarkan soalan ni, bolehkah pelajar kenal pasti yang mana keyword kepada garis? Aliran adalah keyword kepada garis, kemudian nilai adalah keyword kepada compound. Maknanya dia bukan keyword komponen, maka ia adalah compound. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua, contoh. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan, sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan perubahan jumlah insiden keselamatan cyber terpilih di Malaysia dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Jadi dalam soalan ni kita kena pasti keyword yang ada adalah perubahan. Jadi perubahan itu adalah garis. Dan seterusnya jumlah adalah keyword kepada komponen, maka ia adalah garis komponen. Kita akan lihat kepada contoh soalan dan cara membina jadual. Jadi cikgu ambil soalan ni daripada buku LP muka surat 173, iaitu soalan nombor 2. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan, sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan perubahan hasil keluaran dalam negara kasar atau KDNK sektor pertanian mengikut negeri-negeri terpilih di Malaysia dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Jadi berdasarkan soalan ni kita kenal pasti keyword yang ada adalah perubahan. Perubahan itu untuk menunjukkan garis. Dan seterusnya selepas perubahan tu tiada keyword komponen. Maknanya dia perubahan hasil.
Jadi tiada keyword komponen, maka ia adalah compound. Okey, jadi ini adalah garis compound. Seterusnya kita akan buat jadual yang lengkap. Okey, seperti biasa tajuk, kemudian jadual. Ini cikgu dah ringkaskan daripada petikan. Pelajar-pelajar boleh rujuk kepada petikan soalan dalam buku LP tersebut, dan ini adalah jadualnya, yang mana kita buat jadual yang lengkap dengan tajuk, okey, kemudian label dia, okey, dan unit yang lengkap, okey, diikuti dengan negeri-negeri yang ada di situ dan juga sumber yang lengkap. Ini adalah data-data berdasarkan petikan. Okey, bila kita dah lengkapkan jadual, kita lihat langkah seterusnya adalah apabila jadual kita dah lengkap, kita pergi kepada proses yang seterusnya, iaitu menentukan skala. Okey, bagaimana skala ditentukan? Kita ambil nilai yang tertinggi di dalam jadual, kita bahagi panjang paksi Y. Okey, jadi di sini dalam jadual didapati nilai tertinggi adalah 2340. Okey, jadi cikgu bahagi dengan 10 cm, maka cikgu dapatlah 234. Okey, untuk panjang paksi Y, pelajar boleh pilih antara 10, 11 dan 12 cm. Okey, itu adalah panjang yang sesuai berdasarkan kertas graf yang MPM bekalkan. Jadi cikgu ambil 10 cm. Okay, jadi cikgu dapat 234. Kemudian kita upkan lagi ke ratus yang hampir, sama ada 250 ataupun 300 boleh ambil. Jadi di sini cikgu ambil 250 juta. Okay, jadi kita dapat skala 1 cm bersamaan dengan 250 juta. Okay, jadi kemudian kita akan bahagikan nilai data dalam jadual dengan nilai skala untuk mendapatkan titik atau kepanjangan yang tepat di atas graf. Ini berarti kita tak perlu agak-agak nilai tersebut. Kita akan dapat tepat. Jadi kita ambil 1996 bahagilah dengan 250. Kalau kita ambil skala kita 300, maka kita bahagilah dengan 300. Jadi di sini cikgu ambil 250 juta. Jadi setiap data dalam jadual cikgu akan bahagi dengan 250. Okay, jadi kita dapatlah yang dalam kurungan ini adalah dalam sentimeter. Jadi bila kita plot graf nanti, kita akan dapat titik yang tepat. Jadi kita tak perlu agak-agak. Okay, jadi ini adalah 8 cm, 8.6 cm, 8.8 cm, 9.4 cm. Okay, jadi kita akan ukur guna pembaris dan itu adalah cara untuk mendapatkan titik yang tepat. Okay, seterusnya kita akan pergi plot graf. Okay, ini adalah kertas graf kita. Kita nak lengkapkan dia. Okay, seperti biasa, kita lengkapkan dengan tajuk di bahagian atas, 2 cm di sini. Tajuk yang lengkap, iaitu mesti ada tempat, isu dan juga tempoh masa yang lengkap. Okay, kemudian kita buat paksi. Okay, diikuti dengan label paksi, iaitu perubahan hasil KDNK sektor pertanian, label yang lengkap dan juga unit RM juta. Okay, kemudian kita lengkapkan dengan label paksi X, iaitu tahun. Okay, dan titik origin, seterusnya skala kita 1 cm 250. Jadi setiap 1 cm, cikgu tandalah setiap 1 cm supaya mudah. Okay, kalau pelajar tak nak buat setiap 1 cm, boleh buat setiap 2 cm untuk penulisan, tapi skala kekal 250, berarti setiap 2 cm adalah 500, naik lagi 500, naik lagi 500. Kalau tak nak tulis setiap 1 cm. Jadi cikgu lebih suka tulis setiap 1 cm supaya mengurangkan risiko kesilapan dan kecuaian. Jadi setiap 1 cm 250, 500, diikuti 750, 1000 dan seterusnya sehinggalah 10 cm. Kalau kita bahagi dengan 10 cm, kita plot sehingga 10 cm. Kalau kita bahagi dengan 12 cm, kena plot sehingga 12 cm. Okey, sebab kalau tak akan berlaku data-data yang lebih tinggi daripada nilai yang kita plot di situ, kemungkinan akan berlaku penolakan markah. Okey, jadi pastikan kalau kita ambil 10 cm, kita plot sehingga 10 cm. Okey, kalau kita ambil 11 cm, kita plot sehingga 11 cm supaya tidak berlaku kesilapan ataupun
kecuaian data di situ. Okey, seterusnya kita lengkapkan tahun yang ada 2012, 2013, 2014 dan 2015. Diikuti dengan petunjuk. Okey, petunjuk yang ada di sini tadi adalah 4 iaitu Kelantan, Terengganu, Perlis dan juga Kedah. Okey, kemudian sumber yang lengkap. Okey, jadi yang ni kita dah siapkan layout kertas graf kita, kemudian barulah kita akan plot graf kita. Okey, jadi kita lihat pada yang pertama tadi Kelantan adalah 8.0 cm. Jadi kita boleh guna pembaris ataupun kita dekat kertas graf ni kita dah tahu satu petak besar ini ada 2 cm, so 8 cm, ini 2, 4, 6, 8. So di sini adalah 8 cm. Jadi kita tanda. Kemudian yang seterusnya adalah 8.6 cm. Okey, kita tanda 8.6 dan seterusnya 8.8 dan diikuti dengan 9.4 cm. Kemudian kita gariskan. Okey, itu adalah untuk Kelantan dan diikuti kita buat garisan petunjuk untuk Kelantan. Ingat ya, petunjuk untuk graf garis kompaun adalah garis, bukan warna. Garis berwarna mengikut graf yang kita garis tadi. Okey, seterusnya kita akan buat untuk negeri Terengganu. Yang pertama adalah 5.8 diikuti dengan 6.0. Okey. Seterusnya 6.3 dan 6.5 dan kita garis seperti tadilah dan diikuti dengan petunjuk untuk negeri Terengganu yang berwarna purple. Okey, seterusnya negeri Perlis 3.5, 3.2 cm, 4.2 cm dan 4.2 cm dan kita sambung titik-titik tersebut menggunakan pembaris dan diikuti dengan petunjuk Perlis yang berwarna hijau dan seterusnya untuk Kedah 7.3, 7.7, 8.1 cm dan 9.0 cm. Kita sambung titik-titik. Okey, dan kita buat petunjuk untuk negeri Kedah. Jadi kita dah siap graf garis kompaun. Okey, garis kompaun adalah mudah sebab kita tak perlu warna, hanya garis. Cuma kecuaian yang sering berlaku adalah kadang-kadang pelajar dia suka warnakan petunjuk di sini. Okey, ingat ya, untuk graf garis kompaun tidak perlu warna tetapi hanya satu garisan yang berwarna seperti sama dalam graf. Okey, seterusnya kita akan lihat pada graf garis komponen pula ya. Okey, garis komponen. Okey, contoh soalan. Soalan yang sama cuma cikgu akan ubah suai supaya dia menjadi soalan graf itu adalah garis komponen. Okey, jadi soalan yang sama daripada buku LP cuma cikgu dah ubah suai berdasarkan maklumat yang diberikan. Okey, sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan perubahan jumlah hasil keluaran dalam negara kasar KDNK sektor pertanian mengikut negeri-negeri terpilih di Malaysia dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Okey, jadi lihat di sini ialah perubahan itu adalah keyword bagi garis dan jumlah itu adalah keyword bagi komponen. Jadi di sini cikgu dah tambah perkataan jumlah. Okey, itu berarti garis ini adalah garis komponen. Okey. Seterusnya kita akan lengkapkan jadual sama macam tadi. Cumanya apabila dia minta jumlah, maka dalam jadual ada kolom jumlah. Okey, bila kita buat kolom jumlah di sini berarti kita tambahkan saja semua ni untuk dapatkan jumlah Okey, jadi ini adalah jadual yang dah lengkap. Kita pergi kepada proses yang berikutnya. Okey, iaitu kita tentukan skala sama seperti tadi. Okey, yang ni adalah garis komponen. Okey, untuk graf komponen kita akan ambil jumlah yang tertinggi, jumlah yang di bawah ni sahaja. Okey, bahagi dengan panjang paksi Y yang sama Jadi kalau kita lihat di sini, jumlah tertinggi adalah 7269. Okey, kita bahagikan dengan 10 cm, maka kita dapat 726.9. Dan kita ambil kepada ratus yang hampir sebab kita sebut 726.9. Jadi
kita mesti ambil yang atas daripada 700, iaitu kita akan ambil 800. Jadi skala di sini adalah 1 cm bersama dengan 800 juta rm. Okey. Seterusnya sama macam tadi, kita bahagikan nilai data dalam jadual dengan nilai skala untuk mendapatkan titik yang tepat pada kertas graf. Okey, jadi 1996 bahagi dengan 800. Semua nilai dalam jadual kita bahagilah dengan 800. Jadi di sini cikgu dah buat kan, kita dah dapat di sini. Okey, sampai habis. Semua ni dalam kurungan adalah yang kepanjangan dalam sentimeter. Okey. Seterusnya kita akan lukis graf yang lengkap. Selepas kita dah lengkapkan, kita dah tulis siap-siap berapa cm. Okey. Kita pergi pada lakaran graf. Okey, seperti biasa kat sini tajuk. Jadi di sini lihatlah, cikgu dah letakkan tajuk tu mesti ada jumlah. Okey, seterusnya paksi. Sama macam tadi, perubahan jumlah. Di sini ingat mesti ada perkataan jumlah itu perubahan jumlah hasil KDNK sektor pertanian dan diikuti dengan unit RM juta. Okey, tahun dia. Okey, sama seperti tadi, tapi di sini setiap 1 cm adalah 800. Okey, tadi 250. Okey, yang ni 1 cm 800. Seterusnya data itu kita lengkapkan, setiap 1 cm akan naik 800. Seterusnya tahun yang ada 4 tahun diikuti dengan petunjuk yang ada. Okey, 4 petunjuk juga, Kelantan, Terengganu, Perlis dan juga Kedah dan juga Sumber. Okey, sama seperti tadi, cumanya di sini data itu telah berubah dan kita plot juga dia dah berbeza. Okey, untuk garis komponen kita akan mulalah. Okey, kata kita nak bermula dengan negeri Kelantan, kita ambil data tadi kita dapat 2.5 cm. Okey, diikuti 2.7 cm, 2.7 cm dan 2.9 cm. Kita garis macam kita buat mula-mula tadi. Kemudian untuk yang kedua, sebab ini adalah graf komponen, okey, kita dapat Terengganu adalah 1.8 cm. Okey, pada tahun 2012. Okey, 1.8 ini akan bermula daripada atas ni, daripada Kelantan. Dari titik Kelantan ni sampai sini adalah 1.8. Jadi kita ambil pembaris, kita just letak saja 1.8 ukur dan kita akan tandakan titik di situ. Okey, kemudian pada tahun 2013, okey, letak di sini jarak dia di sini itu 1.9. Kita ikut data kita dah dapat tadi 1.9, kita tanda. Seterusnya 2014 2.0. Ingat 2.0 adalah jarak dari sini. Okey, bukan dari bawah. Okey, dia daripada Kelantan. Okey, dari sini ke sini adalah 2 cm. Okey, kita tanda dan seterusnya pun 2 cm untuk 2015, kita tandakan itu dan kita buat garisan. Ya, itu adalah untuk Terengganu. Seterusnya kita lengkapkan untuk negeri Perlis. Okay, yang pertama adalah 1.1 cm. Okay, 1.1 ni dari sini pula. Okay, dari atas iaitu dari Terengganu. Okay, kita letak kat situ 1.1. Okay, kita tandakan titik. Okay, dan seterusnya 2013 adalah 1.0, okay, 1 cm saja dari atas dari Terengganu sini. Okay, kita dapat itu 1 cm, kita tanda. Dan seterusnya tahun 2014 1.3 cm juga dari atas ni. Okey, dan seterusnya kita lengkapkan. Okey, dan kita buatlah garisan. Ini adalah untuk Perlis. Okey, dan seterusnya akhir sekali adalah Kedah. Okey, Kedah kita dapati di sini adalah 2.3 cm. Okey, 2.3 tu dari Perlis. Okey, ingat dari Perlis, dari atas. Bila kita buat graf komponen, sama ada bar komponen atau garis komponen, kita akan bermula dari atas. Jadi kita tidak perlu membuat nilai tokokan. Okey, lebih jimat masa begitulah. Okey, kemudian tahun 2013 adalah 2.4 cm. Dari sini, okey, ukur 2.4 cm. Okey, dan seterusnya 2.5 cm. Okey, di sini 2.5 cm
dan seterusnya akhir sekali adalah 2.8 cm. Okey, kita ukur daripada atas sini sampai sini 2.8 cm dan seterusnya kita buat garisan gitulah. Okey. Ini adalah untuk garis komponen belum lengkap lagi. Garis komponen mesti kita warnakan dalam graf itu. Sektor kawasan tu perlu diwarnakan dan untuk garis komponen dia tidak akan bersilang sama sekali. Okey, tidak akan bersilang antara satu sama lain sebab dia buat dari atas. Maksudnya jarak yang kita dapat tu dari atas sini. Okey, kemudian dari atas. Jadi dia tidak akan bersilang, bukan dari titik asalan. Berbeza dengan garis compound. Okey, jadi kita pun dah siap kita warnakan kawasan tu. Okey, Kelantan warna biru, kemudian Terengganu kita warnakan dan ikut kemudian kita warnakan petunjuk. Okey, jadi ini adalah graf garis komponen yang dah siap. Okey, jadi yang lengkap dengan tajuk, okey, label, unit, okey, skala yang betul, okey, label paksi yang betul lengkap semua, okey, diikuti dengan petunjuk yang lengkap dan juga sumber yang lengkap, maka pelajar layak untuk mendapat 20/20 markah. Okey, sekian pelajaran kita pada kali ini. Semoga anda semua diberikan kefahaman oleh Allah. Dan jika anda rasa pelajaran kali ini bermanfaat, jangan lupa share dengan rakan-rakan. Okay, jumpa lagi. Bye.